Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pihak yang berhormat Datuk Ronald Kiandi dan diri saya sendiri, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak media yang sanggup bersama-sama dengan kita dalam satu program yang membawa erti dan makna yang teramat sangat, bukan saja kepada warga dan anggota MINDEF dan ATM, tetapi kepada kami dan diri kami berdua menerajui kedua-dua kementerian ini. Untuk makluman, program MINDEF Prihatin telah dimulakan pada 19 Julai 2021 dan tujuan utamanya ialah untuk meringankan beban anggota veteran ATM dan warga awam MINDEF yang terjejas pendapatan isi rumah akibat pandemik COVID-19. Agenda kebajikan, pembelaan dan kesejahteraan warga dan anggota kita sentiasa merupakan teras dalam kepimpinan kita, kerana apa yang penting dengan keselesaan dan pembelaan ini, mereka dapat memikul tanggungjawab yang lebih berat, iaitu memastikan keselamatan dan pertahanan tanah air dan rakyat. Untuk hari ini, bakul makanan yang disumbangkan oleh Fama melalui MAFI diserahkan kepada 1,500 orang penerima, terdiri daripada 375 orang warga awam MINDEF dan 1,125 anggota ATM dan markas ATM, tentera darat, tentera laut, tentera udara. Jadi apa yang kita lihat hari ini memang membawa erti dan makna bagi pihak kita di MINDEF dan ATM, dan sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ronald Kiandi, dan dengan harapan bahawa kerjasama yang kita wujudkan di sini dapat diteruskan dalam pelbagai aspek yang lain, sama ada ianya berhubung kait dengan isu kebajikan atau dari segi food security pada masa-masa yang akan datang. Kerjasama yang kita wujudkan hari ini boleh membantu kita membina daripada asas-asas keikhlasan, kejujuran, kehendak sama dan matlamat yang sama daripada kepimpinan dan visi kedua-dua belah pihak ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya serahkan kepada Yang Berhormat untuk mengadakan PC-nya sendiri. Sila. Okay, ini merupakan antara beberapa program yang dibuat oleh MAFI untuk turut serta dalam menyokong program pemulihan negara yang dibuat oleh kerajaan. Kita membuat program imunisasi vaccination melalui program yang kita panggil sebagai IVAC, untuk memberi vaksinasi kepada sektor agro makanan ini, petani, peladang dan juga penternak, dan program bakul makanan melalui program MAFI Prihatin adalah antara program yang kita olah di peringkat kementerian bagi menyokong usaha kerajaan dalam menangani program pemulihan PPN negara. Jadi setakat ini kita telah pun menganggikan lebih daripada 110,000 bakul makanan melalui lebih daripada 500 lokasi di seluruh negara. Jadi program bantuan ini bukan saja untuk peternak, peladang dan nelayan, tetapi untuk frontliners dan semua frontliners, the nurses, the doctors di peringkat daerah dan negeri. Dan hari ini kita bersama dengan MINDEF untuk juga bagi frontliners di sini. Jadi kita berterima kasih dengan Menteri MINDEF Datuk Seri Syamuddin kerana memberi kerjasama dan juga sambutan yang begini meriah bagi MINDEF, bagi MAFI untuk mengolahkan program ini bersama dengan MINDEF. Jadi kolaborasi antara dua kementerian ini tentu sekali adalah merupakan satu kolaborasi yang akan memberi manfaat kepada both frontliners, the defense frontliners and the agro makanan frontliners. Thank you. Ada soalan?
berlaku kemungkinan PRN lakukan sesuatu dia persediaan Ya, Melaka, kita semua dah sedia maklum bahawa Dewan Undangan Negeri telah pun dibubarkan. Dan sekarang ini terserah kepada pihak SPR, bukan saja untuk memaklumkan kepada pucuk pimpinan persiapan dan kemungkinan apa yang mungkin berlaku kalau kita adakan pilihan raya negeri. Bagi saya yang diamanahkan untuk mengkoordinasi dan melihat kepada respons pandemik COVID-19, saya bimbang bahawa trend yang menurun pada hari ini, kejayaan kita di dalam vaksinasi roll out selama ini, dan kelonggaran-kelonggaran yang kita telah putuskan, pembukaan sekolah, IPT dan pertimbangan kita berkait dengan rentas negeri dan rentas negara, dan fasa transisi sekarang ini untuk masuk kepada fasa endemik, bermakna kita hidup dalam dengan COVID-19 ni. Saya nak tahu daripada pakar-pakar apa kesannya kalau sekiranya kita adakan pilihan raya negeri di negeri Melaka. Jadi itu pertimbangan yang perlu kita fikirkan dalam memutuskan apa yang patut kita meniti perkembangan di negeri Melaka, insya-Allah. Kita dah lalui situasi yang sama di negeri Sabah. Pemimpin daripada Sabah ada sebelah saya. Dan apa yang kita lihat kesan daripada pilihan raya negeri kepada kedudukan COVID mesti diteliti sebaik mungkin. Kita tak mahu politik dan pertimbangan sementara atau semasa menjejaskan agenda nasional yang lebih besar, iaitu memastikan rakyat selamat daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi kajian itu juga mesti mengambil kira lah apa yang kita terpaksa lalui dan kita hadapi daripada pilihan raya negeri Sabah terdahulu. Contohnya, SPR akan menentukan apa yang perlu kita lakukan selepas membawanya kepada pucuk pimpinan tertinggi negara. Tetapi dari segi SOP, SPR akan berbincang dengan pihak MKN. Saya dah arah MKN untuk mendekati pihak-pihak berkenaan, bukan sahaja SPR tetapi KKM dan mesyuarat-mesyuarat yang kita adakan berhubung kait dengan COVID ini setiap minggu, melibatkan mereka yang semua ada kepentingan dalam apa yang kita putuskan untuk negeri Melaka. Ada perkembangan rentas negeri baru. Ya. Rentas negeri baru ada perkembangan ya. Tak habis-habis. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan rentas negeri dan kedudukan My Travel Pass keluar negara akan diputuskan apabila kita mengecapi 90% vaksinasi dewasa. Setakat hari ini saya dimaklumkan kejayaan kita dah sampai kepada 88.74%. Jadi mungkin kita akan sampai ke 90% ni dalam beberapa hari sahaja. Jadi ya, itu kita kena tunggu yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkanlah. Kita punya tagline dalam hal ni ialah reopening safely. Jadi jangan kita tergopoh-gopoh dan membuat keputusan tanpa sasaran yang tepat. Dan ianya mesti bersandarkan kepada data. Dan kalau sekiranya 90% dah ditetapkan oleh semua pihak,
kita kena pastikan bahawa bila 90% ini dikecapi dalam masa terdekat, saya rasa. Kita tunggulah pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nanti. Kita tentang data ada perkembangan dari 80% dan ini naik 100%. Jadi rakyat agak susah takut berubah kan dari 100%. Jadi Dia lebih baik daripada 80% kepada 9%, daripada 80% kepada 7%. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan cukup bertanggungjawab dan berhati-hati. Kita tingkatkan kepada 10% itu untuk keselamatan rakyat. Jadi apa yang dia orang gusarkan ini tidak akan merubah kedudukan mereka berbulan-bulan. Dengan tambahan kepada 90% itu untuk menjaga keselamatan mereka dan untuk memastikan pelonggaran yang kita buat ni bersandarkan kepada data-data yang KKM sendiri rasa selesa. Sebab itu apa yang kita lakukan kebelakangan ini banyak berkisar kepada pertimbangan data dan saintifik yang susah untuk pihak-pihak yang selama ini apa kita buat pun tak kena untuk menafikannya. Saya puas hatilah dengan perjalanan kita berhadapan dengan COVID response 19 ketika ini, tetapi kita berdoa dan kita harap dengan kelonggaran baru ini jumlah COVID tak meningkat, tekanan kepada katil-katil ICU tak bertambah dan disiplin orang ramai terhadap SOP yang tak berubah mesti dipatuhi. Okey?